Perkongsian menarik di MHI, Khamis, 10 Ogos. Status terkini ahli pengakar Malaysia di Korea Selatan. Gara-gara taufan kanun, apa khabar keadaan mereka di sana? Sejauh mana anda cakna mengenai kad pengenalan dan kegunaannya, serta betapa penting menjaga data peribadi agar tidak disalahguna. Inspirasi bersama pelajar Malaysia yang diiktiraf kemahiran mereka melalui pertandingan di peringkat ASEAN. Dan bersama Khalif Baskers menyelami lagu terbaru mereka berjudul Inspirasi. Waktu pertama kali aku mengenalimu, kau panah aku. Bukan dengan cantikmu, tapi dengan hatimu, kau jatuhkanku. Cinta selalu datang terlambat saat engkau bersama dirinya. Kau yang membuat aku bahagia, kau yang membuat aku derita, kau yang mengajakku arti setia. Kini ku tak bisa miliki hatimu. Bukan dengan cantikmu, tapi dengan hatimu, kau panah aku. Cinta selalu datang terlambat saat engkau bersama dirinya. Kau yang membuat aku bahagia, kau yang membuat aku derita, kau yang mengajarku arti setia. Kini ku tak bisa miliki hatimu. Assalamualaikum. Okey, itu Selamat dia. pagi kepada semua penonton Malaysia. Hari ini baru saja membuka tirai MHI pagi ini, persembahan daripada Khalif Baskers. Dengan lagunya Mana? Itu dia. Memanah hari anda hari Khamis 23 Muharram. Kita di 10 Ogos dan pastinya banyak bahan-bahan yang melanda dalam Malaysia, termasuk menjelang PRN dan juga mungkin pelbagai lagi isu-isu lain yang dapat kita sebenarnya gunakan untuk menguji tahap intelektualiti dan keimanan lah. Sebab kadang-kadang ni ada isu yang melegaskan kita kena ambil dari sisi yang terbaik untuk bertahan. Sebab kalau ikutkan kita memang nak tulis apa yang kita inginkan, tapi ada batasan untuk menjaga keimanan dan tetap sila sebagai seorang insan yang berakal. InsyaAllah. Dan pastinya hari ini sepanjang 1 jam kita nak bawakan perkongsian menarik. Kalau anda saksikan di awal siaran tadi, ada pelbagai topik yang kita nak bawakan. Sekejap lagi juga kita akan bersama dengan Khalif Baskers. Tapi sebelum tu Fetri, apa kata kalau kita lihat dulu keadaan cuaca di sekitar Malaysia pagi ini. Kalau kita lihat di Kuching, Kota Kinabalu, Labuan, cuacanya baik-baik sahaja sehingga jam 9.40 ini. Dan pastinya di Kangar, Petaling Jaya juga Alustar, kabarnya ada hujan pagi ini. Ya, dan semalam pun petang hujan dan kalau boleh kita kena merancanglah kembali jadual. Besok saya difahamkan sekolah-sekolah juga yang terlibat dengan PRN sibuk membuat persiapan. Betul. Untuk memastikan kelancaran. Mungkin di siapa kita nak membuat undi, kita juga menjaga kesabaran yang lainnya juga. Okey, itu tentang cuaca. Dan sambil itu kita juga nak berkongsi apa yang terkini berlaku dalam negara yang melibatkan pelbagai ilmu. Ini tentang bekas Johan Karya Tilawah Al-Quran
meninggal dunia. Ya, kisah yang kita terima berkenaan dengan bekas Johan Karya Tilawah Al-Quran peringkat kebangsaan Datuk Rogayah Sulong yang meninggal dunia di Hospital Sultanah Nur Zahirah di Kuala Terengganu. Ya, dan beliau yang juga bekas tokoh wanita Terengganu 2010 mengembuskan nafas terakhirnya pada usia 81 tahun akibat komplikasi buah pinggang. Dan kalau melihat pencapaian beliau, almarhum sangat membanggakan. Bayangkanlah, pernah juara tilawah Al-Quran peringkat kebangsaan 63, 73, 74, 78 dan 79. Ya. Dan pastinya juga kami di Malaysia hari ini ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan salam takziah kepada seluruh kaum keluarga Allah Yarhamah dan mudah-mudahan rohnya ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman insya-Allah. Ya. Baik. Ini terusnya kita nak berganjak ke antarabangsa namun ada kaitan dengan rakyat Malaysia. Ya. Ancaman taufan Jambori Pengakap 23 yang paling rumit. Difahamkan memanglah berkumpul satu dunia di Korea ini. Katanya berkumpul 43,000 namun ketika ini 36,000 peserta Jambori Pengakap sedunia mula dipindahkan dari tapak perkhemahan di barat daya Korea Selatan ke kawasan lebih selamat terutamanya di sekitar ibu negara menjelang ketibaan taufan Kanun, termasuklah Jambori Pengakap Malaysia sendiri yang sudah pun dipindahkan katanya. Dan ini memang jelah kalau melihat kepada situasi negara berkenaan, Korea, Jepun memang adalah satu cabaran fenomena alam yang kerap kali berlaku. Akibat daripada gelombang haba juga. Ya, itu dia. Kita nak meninjau juga bagaimana perkembangan rakyat Malaysia dan juga khasnya buat pengangkat Malaysia di Korea Selatan. Bersama kita secara dalam talian, kita bersama dengan Puan Norma Nordin, Pusurujaya Antarabangsa merangkap Ketua Kontijen Persekutuan Pengangkat Malaysia yang kabarnya sudah pun berada di atas talian. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Baik, Puan Norma mungkin boleh kongsikan kepada kami bagaimana mungkin keadaan ketika ini Jambori Pengangkat Malaysia yang berada di Korea Selatan. Kabarnya sudah dipindahkan ya? Jadi Jambori Pengangkat dunia ni kami telah dipindahkan ke dua tempat di daerah Johor Bahru. Lokasi pertama ialah National Agriculture dan Fishery University dan lokasi kedua ialah National John Book University. Kira-kira 1 jam daripada campsite lah. Jadi tapak perkhemahan Jambori Pengangkat sedunia sekarang tiada orang, totally kosong dan semua peserta Jambori telah selamat ditempatkan di daerah yang berdekatan dan juga di Seoul, Incheon dan banyak lagi tempat yang boleh menempatkan mereka lah. Saya percaya persiapan sangat rapi dibuat untuk pelbagai kemungkinan. Jadi disebabkan perubahan tempat ni, apa mungkin pengisian yang dibuat? Manakala mungkin ada pasukan yang dah pun menempah awal jadual penerbangan pulang semula. Jadi sementara menunggu berakhir Jambori ini, apa pengisian yang sesuai dengan tempat baru dan keadaan semasa ini? Jadi seramai lebih daripada 30,000 orang pengangkat sedunia telah ditempatkan dan selepas mereka ditempatkan di lokasi masing-masing adalah pengisian yang menarik. Siapa yang di Seoul ada pergi melawat Hanok Village dan yang berdekatan dengan daerah Labok-Do ini kami dibawa ke pantai untuk berkelah dan aktiviti-aktiviti seperti craft tangan, rope climbing, tree climbing dan aktiviti yang selamat lah. Masih lagi orang kata adalah aktiviti yang dilaksanakan untuk Jambori Pengangkat ni ya. Kita nak tahu mungkin keadaan situasi bagi ahli pengangkat dari Malaysia sendiri. Bagaimana mungkin keadaan kesihatan mereka ketika ini? Alhamdulillah kesihatan ahli-ahli pengangkat Malaysia baik. Adalah yang mengalami demam dan masalah kesihatan yang tidak major lah. Dan siapa yang mengalami masalah kesihatan yang kira sulit, standby ambulans sentiasa standby dan dibawa ke hospital terus dan ibu bapa juga diberitahu dan biasanya mereka yang dibawa ke hospital tu dalam masa sehari akan dibawa balik kepada kontingen dan untuk pengawasan lah pemimpin masing-masing. Baik, saya fahamkan Norma berada di hospital berdekatan.
Okey, ataupun di hostel. Oh, okey, baik. Jadi di kawasan asrama itu macam mana? Itulah gerakan ataupun aktiviti yang dibuat, pemantauan. Mungkin ada sistem teknologi terbaru yang ada di situ yang mungkin kita rasa praktikal dengan situasi semasa. Mungkin juga dapat diaplikasikan di Malaysia barangkali kerana kesesuaian untuk menghadapi bencana dan pelbagai kemungkinan. Silakan. Ya, pengalaman kami satu kontingen ni memang tidak dapat dilupakan dan kami akan mengambil iktibar daripada pengalaman ini supaya untuk menjadi lebih siap siaga, bersedia jika mengalami bencana yang sebegini rupa di Malaysia. Dari segi logistik, negara Korea mereka memang mantaplah dan cepat untuk memberi sokongan dan pertolongan yang diperlukan, dan hospital yang berdekat, hospital pun tidak jauh, dan sentiasa ada unit bomber dan ambulans standby di lokasi masing-masing lah. Okey. Itu dia. Kita harapkan semoga baik-baik saja dan dapat dokumentasikan ya. Sebab ini satu perhimpunan yang besar yang memberi banyak ilmu kepada masyarakat. Dan mereka membawa imej Malaysia yang begitu indah sekali. Pelbagai bangsa, satu tujuan yang murni. Terima kasih. Kita nak ucapkan kepada Puan Norman Nordin, Pesuruhjaya Antarabangsa merangkap Ketua Kontingen Persekutuan Pengakap Malaysia, dan kita doakan semuanya agar selamat kembali dengan keadaan kesihatan yang baik. Kirim salam kepada semua ahli pengakap di sana ya. Jaga diri. Terima kasih. Assalamualaikum. Kita dia langsung dari Korea. Ada buat IC ke? IC mestilah ada. Ke main tinggal je? Tak pernah ya. Tak pernah berlaku situasi itu. Tapi hari ini kita nak bawakan perkongsian sebenarnya bagaimana kita sebagai seorang rakyat Malaysia mengambil berat tentang kepentingan membawa kad pengenalan ini, dan apakah mungkin masalah yang dihadapi jika anda sering hilang kad pengenalan. Ya, bimbang akan berlaku jenayah. Selepas ini di MHI Malaysia hari ini. Pengenalan penting bagi saya untuk, macam saya guna untuk public transport lah. Hari tu saya pergi kerja dekat warna utama tu, naik MRT apa semua, naik bas. Kira memang berguna lah. Penting sebab itu kita punya identification ID lah. So kita pergi mana-mana pun orang akan, kalau nak identify diri kita, is based on kita punya ID lah. Kad pengenalan ni penting sebab dia nak tunjuk identiti kita as a Malaysian lah. Sebab kita duduk sini pun kita perlu ada dokumen yang sah untuk kita berada di dalam Malaysia secara sah lah. For touch and go, kalau tol? Itu saya guna untuk bayar tol. Pernah juga. Itu memang terdesak, pakailah IC boleh bayar tol. For me personally, saya memang just keep it dalam wallet je. Saya tak guna sebab saya tak naik public transport. Kad pengenalan tu macam ada info kita, address kita, nombor IC kita yang semua orang boleh asal. Kalau orang nampak, orang boleh nak guna benda tu untuk macam breach kita punya privacy info. Bagi saya pentinglah boleh macam untuk skamer kalau ambil dia pakai, dia boleh buat macam-macam dengan nama kita apa semua, apa-apa tindakan kita yang kena, ada alamat apa semua kan. Tu macam bahayalah, kena jagalah kita punya IC tu. Betul, penting sangat sebab orang boleh guna macam-macam dengan kita punya ID number, ada address, ada gambar, and then kita punya ID pun sekarang dah canggih, ada chip and all kan. So macam-macam boleh buat. Bagi saya sangat-sangat penting sebab kalau hilang IC memang kita akan didakwa polis. Setuju kot sebab kalau tak macam orang macam just macam sambil lewa je macam jaga pasport IC. Charge tu boleh tapi free tu pun tak boleh juga, tapi kena adalah inisiatif lain. Macam free nanti semua orang memang tak tahu dengan IC, kena jugalah ambil tahu benda tu apa semua kan. Ya, kena charge sebab saya pernah ada go through, ada kawan saya memang hilang dia punya ID, and memang dia punya ID tu dah kira macam breach lah. I mean, dia dah banyak orang guna ID dia untuk scam and all. Itu dia tadi pandangan daripada penonton Malaysia hari ini, bagaimana mereka melihat kepentingan
mempunyai kad pengenalan ini dan juga fungsinya. Banyak sebenarnya kepentingannya, dan kalau kita lihat ianya boleh diakses secara mudah dan juga selamat bagi pelbagai tujuan transaksi elektronik. Ya, sebab sekarang pun dari tahun ke tahun memang ada penambahbaikan dari segi kualitinya, kemudian dari segi fungsi. Tetapi kalau anda jenis yang cuai, bukan hanya melibatkan anda sekadar hilang, tetapi ada implikasi. Bayangkan kalau tadi disebutkan skamer yang jumpa, macam-macam transaksi yang boleh mereka lakukan, pelbagai pendaftaran yang dapat dibuat menggunakan kad pengenalan anda depan belakang yang sah itu. Baik, kita nak bersama berbincang sejauh mana kepentingan kad pengenalan ini untuk dijaga rapi bersama dengan Peguam Sivil Muhammad Akram Datuk Dr. Abdul Aziz di MHI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Tuan, kalau kita lihat ini sememangnya pemahaman daripada setiap rakyat Malaysia yang mempunyai kad pengenalan. Mereka tahu tentang kepentingan dan bagaimana pentingnya untuk menjaga kad pengenalan ini. Tetapi tidak boleh lari daripada sesebilangan rakyat Malaysia yang selalu menghadapi masalah kehilangan. Kita nak kongsikan kepentingan kad pengenalan ini sebenarnya. Okey. Macam kita tahu, dia sebenarnya dari nama tu kita dah boleh nampak dia punya kepentingan dia. Dia adalah satu kad pengenalan yang memberikan butiran tentang identifikasi pemunya kad tu. Jadi dekat Malaysia ni kita ada beberapa jenis kad pengenalan. Yang biasa kita tengok, kalau yang rakyat Malaysia macam kita, warga negara, kita ada kad pengenalan kala biru. Kemudian kita ada kad pengenalan untuk penduduk tetap yang berwarna merah. Ada juga yang berwarna hijau untuk penduduk yang lahir di sini tapi dia belum ada status sebagai warga negara. Jadi tujuan kad pengenalan ni dikeluarkan oleh pihak kerajaan adalah untuk mengidentifikasi atau mengenal pastilah setiap pemunya tu, sama ada warga negara ke. Dan kemudian dekat dalam kad tu juga terdapat pelbagai jenis butiran-butiran peribadi. Kita tahu tarikh lahir bila, tempat lahir dan juga maklumat-maklumat lain seperti jantina dan sebagainya. Jadi di situ dari segi kepentingannya, kita tengok dari segi pentadbiran mudah untuk pihak kerajaan mengenal pastilah untuk buat bancian ke apa kita tahu. Dan pada masa yang sama juga untuk rakyat mudah untuk mereka memberikan makluman kepada orang lain. Just tunjuk dia punya kad pengenalan, dalam tu dah ada macam-macam sebab sekarang ni bila ada keperluan untuk urusan pendaftaran apa semua, kad pengenalan akan diserahkan Kalau dulu kita tengok ada penambahbaikan sebelum ni, kalau macam masuk ke premis tertentu mereka minta IC tapi nak diganti dengan lesen. Tapi IC ni masih lagi diminta untuk pelbagai tujuan pengesahan kan. Jadi orang menyerahkan salinan tu. Macam mana untuk menjaga keselamatan disebabkan diberi sesuka hati. Kadang orang tu main beri je tanpa ada itulah apa yang perlu kita tahu sebelum kita menyerahkan salinan kad pengenalan kepada pihak yang lainnya. Okey, dia sebenarnya ramai yang kurang tahu. Di Malaysia ni kita ada undang-undang yang spesifik berkenaan dengan kad pengenalan. Satu yang paling utama adalah kita ada Akta Pendaftaran Negara 1959 dan di bawah tu dia ada lagi lah peraturan pendaftaran negara 1990. Jadi di situ sebenarnya dikategorikan bila kita boleh berikan kad pengenalan kepada orang dan sebenarnya siapa yang kita boleh berikan. Dia bukan semua orang. Yang satu, saya pun sendiri kadang-kadang selalu jugalah berdepan situasi ini. Kita nak pergi ke dalam kawasan gated ke, komuniti yang ada pengawal. Betul. Mereka minta salinan, bukan salinan, mereka minta kad pengenalan tersebut. Jadi sebenarnya di bawah akta sedia ada dan peraturan pendaftaran negara ni, orang-orang sebegini tak layak untuk kita berikan. Senang cerita, mereka tak layak pun untuk meminta ataupun demand kad pengenalan tersebut. Sebaliknya, ada kategori-kategori orang yang memang mempunyai kuasa. Contohnya yang paling jelas, pegawai polis lah. Pegawai polis memang dia ada di bawah aktanya sendiri. Itu pun bukannya kita boleh bagi sembrono saja. Apabila contohnya kita dekat roadblock, ada polis yang tahan kita. Sebelum kita berikan kad pengenalan tu, kita ada hak untuk minta dia punya kad kuasa dulu. Sebabnya, bukan semua pegawai polis mempunyai kuasa untuk minta. Dia kalau nak mudah dia, kita kena tengoklah inspektor kat atas ke, dia punya kad kuasa kala biru ke, kala kuning, itu yang memang kita perlu taatilah. Tapi kalau yang lain-lain tak perlu. Selain daripada itu, kalau pihak tentera mohon, pihak immigration, pegawai-pegawai sebegini kita perlu bagi. Selain daripada itu tak perlu. Bila sentuh tentang tak perlu ini, apa yang contoh tuan beri sebentar tadi kan, kita nak masuk ke kawasan yang berpagar dan sebagainya, mempunyai pengawal keselamatan, apa yang perlu kita serahkan? Dia kalau ikutkan dari segi protokol, apabila ada gated community lah kita cerita tentang berjumpa dengan orang tu, masuk kawasan yang aksesnya terhad. Apa yang mereka mahukan adalah rekod siapa yang masuk,
untuk mereka tahu jika berlaku apa-apa masalah, dia boleh trace balik lah dari segi rekod tersebut. Jadi kalau nak diberikan juga, satu alternatif boleh berikan salinan lesen. Itu satu. Ataupun kalau nak juga diminta juga kad IC dan mungkin ada keperluan untuk masuk. Kalau kita tak bagi, mereka kata tak nak berikan akses. Jadi tiada pilihan lah. Budi bicara kita boleh berikan, tapi pastikan satu dia dipulangkan balik. Dan semasa butiran kad pengenalan ditulis tu, kita ada di situ. Jangan biarkan dia bawa masuk dekat dalam tempat yang kita tak nampak apa yang dia buat. Kita takut dia snap gambar ataupun dia photo state. Dan benda-benda ni boleh digunakan untuk pelbagai perkara yang tujuan yang kita tak tahu. Ya, itu dia. Okay, kita ada contoh kad pengenalan depan ni. Kadang-kadang kita tengok selection tapi betul ke tidak? Kadang-kadang tak membantu, tak praktikal. Contohnya kalau kita nak buat urusan pinjaman dan sebagainya kan, kita kena bagi salinan kad pengenalan. Benar. Tapi kita tak tahu. Kadang-kadang memang kita serah bulat-bulat macam ni. Bagaimana cara untuk kita pastikan orang tak boleh guna untuk tujuan yang lain, Tuan? Oh, okey. Alright. Okey. Ini contoh yang kita sebenarnya dah photo state. Okey. Dia cara yang paling tak betul lah kalau ikutkan adalah memang kita bagi seketul macam tu lah. Bahaya Bahaya. Kalau kita bagi yang memang butiran semua ada dekat sini, maksudnya tiada palangan, tiada apa. Jadi dikhawatiri mungkin dia akan digunakan untuk benda-benda lain yang kita tak tahu kan. Jadi cara yang paling mudah sebenarnya kalau dan memang dah dipraktikkan lah oleh ramai orang adalah kita boleh palangkan. Contohnya palang tu kita boleh letak di sini. Dan kita tuliskan kegunaan dia untuk kegunaan contohnya CIMB itu contoh untuk bank lah, kegunaan bank, untuk kegunaan bank. Jadi dekat situ kita tahu kad ni kalau apa-apa jadi pun sebenarnya untuk tujuan pembiayaan yang kita minta. Dan apabila berpalang macam ni, sukar sikitlah untuk mereka gunakan bagi benda-benda yang lain. Okey, itu ya. Kadang-kadang orang bukan pangkah pada muka, bukan tapi pangkah pada alamat. Kalau kita tulis kat tengah-tengah ni, Tuan, kita tulis contoh. Contoh pun boleh juga, tak ada masalah. Dia sebenarnya dari segi betul dan salah tu buat kata orang Inggeris lah, no hard and fast rule lah. Cuma yang apa kita mahukan adalah apabila palangan tersebut dibuat, dia tutup ruang-ruang supaya mereka tak boleh produce balik benda tu secara bulat-bulat. Jadi kalau kita nak letak macam tadi kata contoh pun tak ada masalah. Okey, ini satu lagi contoh yang boleh kita amalkan ataupun praktikkan ya. Sama ada kita letak di tengah-tengah tulis contoh ataupun kita tulis kegunaan untuk apa. Betul. Baik. Okey, kadang-kadang kita tengok kes kan macam orang tu dah lama meninggal kan, tiba-tiba masih banyak transaksi yang berlaku tengok ini memang dah tak wujud dah, ataupun dia memang pernah hilang tetapi tiba-tiba dapat tahu dia berkahwin lain. Pernah macam-macam kes lah disebabkan hilang, akhirnya macam-macam yang muncul menggunakan nama dia. Dalam kes sebegitu macam mana kita harus bertindak? Okey, alright. Macam tadi saya kata sebenarnya di Malaysia kita memang ada akta yang spesifik apa orang kata mengawal selia berkenaan kad pengenalan ni untuk orang-orang yang meninggal. Contohnya katalah ada ahli keluarga terdekat yang meninggal, sepatutnya kita perlu serahkan kad pengenalan tu kepada JPN untuk dilupuskanlah, untuk maklumkan. Sebabnya nanti akan dikeluarkan sijil kematian, semua itu pun dia cukup sebagai rekod. Tapi apa yang berlaku, saya rasa ramai yang kurang mengetahui tentang hakikat tersebut. Jadi kad tu disimpan saja dan kematian tidak dilaporkan, maka berlakulah transaksi-transaksi sebegini. Sebenarnya benda tu boleh dielakkan jika kita ikut peruntukan undang-undang sedia ada. Kalau kata kad pengenalan hilang ataupun kad pengenalan dicuri, misalnya bawah peruntukan undang-undang sedia ada, prosedur dia agak jelas. Kita boleh buat kad gantian, replacement card. Dan prosedur yang paling utama adalah kena buat laporan polis lah. Yang itu pun kena orang kata berlaku jujur lah. Kadang-kadang ada yang saya biasa tengok, kad tu sebenarnya diri sendiri yang hilang. Mungkin dia terkhilaf letak dekat mana-mana ke, lepas tu tak tahu. Bila dia dah tak jumpa, dia panik. Sebabnya dia nak buat replacement card tapi dia tak nak bayar. Sebab apabila kita buat permohonan untuk penggantian kad tu, dia ada compound dia. Satu kali tak silap saya macam RM100, dua kali RM200, kali ketiga dan ke atas RM1,000. Dia makin kerap kita hilangkan kad tu, makin tinggilah compoundnya. Jadi ada yang tak mahu kena compound, mereka buat laporan polis palsu, katalah kena curi lah apa semua. Jadi daripada isu kad hilang,
dia berlaku pula isu laporan palsu. Dan yang itu sebenarnya lagi beratlah dia punya hukuman dia. Kalau kita lihat akta berkenaan dengan kad pengenalan ini kan, bagaimana pula bagi mereka yang mungkin menghadapi kecuaian, penyalahgunaan terutamanya, apa mungkin akta yang boleh didakwa akibat daripada penyalahgunaan kad pengenalan ini? Penyalahgunaan kalau dari segi tuntutan sebenarnya dia ada dua cabang. Salah guna kad pengenalan ni kita boleh pergi di bawah konsep undang-undang jenayah. Sebab benda tu masa tu berbentuk jenayah, kita boleh katakan misrepresentasi, maksudnya orang tu berolok-olok seolah-olah dialah tuan punya kad pengenalan, sebenarnya dia bukan. Itu satu kesalahan jenayah dan boleh dihukum dari segi hukuman denda dan juga penjara. Bergantunglah kepada apa jenis kesalahan yang disabitkan. Tetapi pada masa yang sama, kalau kita ada kerugian, kita boleh failkan tuntutan sivil. Saya samakan macam inilah. Undang-undang jenayah dia boleh berjalan selari dengan undang-undang sivil. Tapi mereka berdua ni adalah undang-undang yang tidak sama. Sebabnya dia punya remedi berbeza. Untuk undang-undang jenayah ni dia lebih berbentuk berhukum. Untuk denda pun bukan dibayar kat kita, untuk dibayar kepada kerajaan. Tetapi duit-duit yang kita hilang tu, kita boleh failkan tuntutan sivil dan dapatkan ganti rugilah di mahkamah. Terutamanya banyak zaman-zaman sekarang ni ada kes orang scam. Kita tak tahu tiba-tiba ada pinjaman je bawah nama kita kan. Benda-benda tu boleh lah. Bimbang nanti disebabkan kecuaian kita bankrupt atau mufilis ya. Boleh. Itu ada risiko juga dan memang pernah berlaku. Dan mungkin sebelum kita berakhir ni Tuan boleh memberi pesanan dari segi tanggungjawab setiap daripada rakyat berkenaan dengan bagaimana mereka perlu menjaga kad pengenalan keselamatannya. Pada saya yang paling penting adalah kad pengenalan ni perlu dibawa ke mana-mana. Itu satu. Jangan tinggalkan hanya sebab kita nak pergi ke luar 5 minit daripada rumah, kita tinggalkan di rumah. Sebabnya di bawah undang-undang tak boleh ditinggalkan. Dia ada dia punya denda dan juga boleh dimasukkan ke penjara kalau kata tiba-tiba ada roadblock dekat depan tu, kita tak dapat berikan salinan kad pengenalan yang asal tu apabila kena tahan roadblock. Nampak macam benda tu remeh tetapi dia punya impact undang-undang dia sangat tinggi. Kedua, pastikan apabila kita gunakan kad pengenalan tu kita tahu salinan yang kita berikan tu macam tadi telah dipalangkan ataupun sekurang-kurangnya kita tidak berikan secara sembrono lah. Kita tahu kepada siapa kita beri. Ada dia punya trail dia. Dan yang ketiga pada saya adalah anggap kad pengenalan sebagai nyawa kita lah. Sedangkan kita sekarang pergi mana-mana pun boleh bawa telefon bimbit yang lebih besar daripada kad pengenalan. Apalah salahnya simpankan dekat dalam wallet. Lepas tu kita bawa je lah. Jangan hilang. Sebab jika hilang ni, dia punya implikasi dia mungkin awal-awal nampak remeh. Tetapi macam saya kata tadi, kerap berlaku, kena compound lebih mahal. Kalau kerap berlaku, orang takut buat laporan polis, lepas tu lama-lama jadi laporan polis palsu. Benda-benda ni di kelak hari mungkin memberikan impak yang lebih negatif, lebih teruk. Itu dia. Implikasi kepada diri juga mungkin kepada keluarga ya. Sebab nanti ada buat macam-macam hutang disebabkan anda tak tahu, duit tak dapat tetapi menanggung beban kerana kesilapan dan kecuaian ya. Cepat bertindak dan jaga keselamatan kad pengenalan anda. Terima kasih. Kita nak ucapkan kepada Tuan Muhammad Akram Datuk Dr. Abdul Aziz, Peguam Sivil yang berkongsi berkenaan dengan kepentingan kad pengenalan ini. Tapi sebelum kita nak berhenti berehat, kami juga nak bawakan trivia mengenai kad pengenalan. Saksikan. Silakan. 3 ciri-ciri teknologi canggih kad pengenalan atau MyKad. Pertama, MyKad mempunyai sistem aplikasi yang membolehkan anda menjalankan pelbagai transaksi elektronik seperti pengesahan identiti dan akses pembayaran. Kedua, MyKad menggunakan teknologi biometrik bagi tujuan pengenalan diri seperti gambar berwarna pemegang kad, sijil digital dan cap jari. Ketiga, MyKad turut mempunyai ciri-ciri keselamatan sinaran UV image tersembunyi seperti menempuh jalan hidup.
percaya, indah manis kerana pahitnya. Ku aturkan doaku, tekadku, langkahku semula. Kini tak lagi aku menyerah, mengejar mimpiku, tahu tak mudah. Akan ku bukti pada dunia, helah nafasku takkan dipersia, takkan berhenti selamanya. Teguhku berdiri, pasti berjaya. Ada kala langkahku lemah, menempuh jalan hidup di dunia. Namun hati selalu percaya, indah manis kerana pahitnya. Takdir yang tertulis, ku bersabar, tetap ku yakini. Izin Tuhan demi inspirasi, ku ukirkan mengejar mimpiku, tahu tak mudah. Akan ku bukti pada dunia, helah nafasku takkan dipersia. Kini tak lagi aku menyerah, mengejar mimpiku, tahu tak mudah. Takkan berhenti selamanya, teguhku berdiri, pasti berjaya. Wah, itu dia tadi persembahan daripada Khalif Basker, lagu terbaru mereka, Pagi ke Inspirasi. siang malam semua suara tetap mantap ya Azmi. Tetap ya. Dan teman-teman, Apa khabar semua? Okey, hari ini kita nak kongsikan buah tangan terbaru daripada Khalif Basker sendiri, Inspirasi. Dengar tajuknya pun kita tahu dia memberi inspirasi kepada semua. Mungkin Azmi boleh kongsikan sikit istimewa lagu ni. Lagu ni boleh kira boleh dikatakan kami produce sendirilah. Alhamdulillah. Jadi boleh dikatakan memang fullnya kita buat sendiri. Dah cipta lama dah sebenarnya, dalam 2 tahun lepas dah. Waktu tu musim tengah PKP lagi. Jadi menunggu masa yang sesuai kan untuk diketengahkan. Alhamdulillah dah sampai masanya lah. okey, bila dah makin lama dalam industri ni, mungkin ni yang dicari agaknya. Luahan sendiri, muzik sendiri. Sebelum ni banyak lagu ciptaan komposer lain kan? Betul. Okey, macam mana? Alhamdulillah, tapi sebenarnya ni bukanlah luahan hati sendiri. Kita buat kerjasama kita dengan Rubber Taper Production, yang mana dia nak buat lagu ni untuk dokumentari lah. Jadi alang-alang tu kita ambil lah sebagai single kita kan. Jadi sebab tu terciptanya lagu yang memberi inspirasi ni. Okey, kita nak dengarkan jugalah suara daripada anggota yang lain seperti Fandi. Ni mikrofonnya. Okey, nak cerita sikit lah kan, bila dah ada lagu Inspirasi ni, bagaimana mungkin penerimaan dalam kalangan peminat-peminat sendiri bila kali pertama dengar ni? Okey, untuk mana peminat-peminat Khalif Basker yang dah lama follow Khalif Basker, dia memang kenal lah Khalif Basker ni, lagunya bercorak ketuhanan dan motivasi. So alhamdulillah feedback daripada kita punya followers dan juga peminat-peminat, alhamdulillah lah, okeylah memerasakan. Okey. Kita pun tak sampai seminggu lagi. Wah, baru lagi. Baru lagi. Okey, masih macam pisang pandang goreng lah ni. Ini first time perform ni. Alhamdulillah, rezeki kami. Okey. Okey, jadi sebagai kumpulan muzik yang biasa buat persembahan di show semua kan, anda rasa amat penting lah untuk ada lagu baru ya. Sebab kadang-kadang bila kita buat persembahan, orang tanya
mungkin hanya lagu lama dimainkan. Penting untuk ada produk baru pada setiap tahun. Sangat pentinglah sebenarnya supaya bila kita ada lagu baru pun memang kita punya follower pun menanti-nantikan lah. Ada tak lagu baru, ada tak lagu baru kan. Jadi lagu baru ni sangat penting. Okay, dengar sikit lah suara Zaki. Ni. Cerita sikit pengalaman kan sebab Kalibaskas ni bukan satu kumpulan yang baru lagi. Memang kalau sebut saja orang dah tahu dah dari segi identiti lagu yang dibawakan. Mungkin cabaran selepas ini bagaimana ada tak mungkin perancangan nak hasilkan lagu-lagu yang lari sikit daripada konsep Kalibaskas ni? Mana dah tahu buat dangdut ke? Mungkin dalam perancangan juga tu. Oh ya? Dalam perancangan juga. InsyaAllah kita settlekan single yang ni dulu. Kita ada beberapa buah lagu lah, lagu pilihan untuk kita. Kita ada komposer kita. Fendi memang berbakat mencipta lagu. Oh, itu dia. Wow. Biasa Fendi cipta lagu di mana? Waktu bila? Ataupun waktu terluka ke? Waktu bahagia ke? Bila diperlukan ke? Atau bila masa ilham tu mencucurah ya? Oh, ini tajuk penulis lirik hebat ni. Okey, macam ni. Saya buat lagu kadang-kadang kita buat lagu sebenarnya tak macam saya sejujurnya saya tak pernah mencari. Saya tak pernah mencari kata okey aku nak buat lagu lah, aku nak kena tunggu mood tengah terluka, mood tengah sedih. Tak ada. Kadang-kadang contohlah macam mungkin kita tengah jalan di satu tempat mungkin. Tiba-tiba mungkin kita tak nampak kan, tapi kita mendengar mungkin ada satu mungkin family tengah berbahagia. Mungkin kadang kita dengar okey ada pasangan yang tengah bergaduh di dalam telefon. So daripada situ kita cuba ambil intipati pergaduhan itu. Okey. Untuk jadikan lagu. Untuk jadikan lagu. Macam itulah. Kira macam batu api lah lagu kali. Okey. Kita nak tanya Nirwan. Saya lalu kat belakang ni ya. Ujung sekali. Okey. Ini Nirwan ni mungkin boleh kongsikan lah. Mungkin harapan untuk peminat-peminat Kalibaskas sendiri. Harapan saya kepada peminat di luar sana teruslah mengikuti karya-karya daripada kita orang sebab kita orang akan bagi yang terbaik lah. InsyaAllah. Ada segi lirik, mungkin arrangement, selepas ni mungkin nak pada lain kan. Okay. Terima kasih. Okey, itu dia. Semoga kami doakan berjayalah. Terima kasih. Sebab Kalibaskas ni kita tengok cerita mereka kadang macam-macam cerita. Tengah melonjak kejayaan, kemudian ada kisah yang sipi-sipi luka. Itu lurah kehidupan kan? Betul. Macam-macam kisah. Moga-moga dipelihara oleh Allah selalu berkat menyanyikan lagu ketuhanan yang membina jiwa, ikhlas berjuang untuk muzik. Ikhlas ya, tak ada gosip, tak ada apa. Betul bakat yang mereka tampilkan untuk peminat industri. Siapa tahu Fat, lepas ni inspirasi bakal menjejak kaki semula ke pentas AJL. Amin. Kita nantikan. Apa pun kami ucapkan selamat maju jaya untuk Kalibaskas. Terima kasih Azmi, Nirwan, Zaki dan juga Fandi bersama kita hari ini berkongsi inspirasi. Moga-moga menjadi inspirasi juga untuk anda semua. Selepas ni pun banyak lagi inspirasi akan muncul. Hari ini banyak sekali Rina sebut tentang inspirasi. Memang temanya begitu. Dan kita akan membawakan kepada mereka yang menang dalam pingat penting di WorldSkills Asian di Singapura. Adalah ledakan kemahiran yang akan muncul selepas ini. Okey, ini tentang pengiktirafan di WorldSkills ASEAN Singapura dan ada bakat Malaysia telah pun diiktiraf di peringkat antarabangsa yang begini. Okey, kita terus bawakan di studio ketika ini bersama saya di sebelah saya ini Muhammad Nasrullah Mamat Suki, pemenang pingat perak Electrical Installation untuk WorldSkills ASEAN Singapura. Assalamualaikum, apa khabar? Waalaikumsalam. Itu dia dengan pingat dikalungkan dan juga Mazharullah, pakar negara bidang Electrical Installation. Terima kasih banyak. Saya. Dan juga berada secara dalam talian ketika ini jauh nun di Penampang Sabah. Ini Zunizam Syahdun, pemegang Medallion for Excellence dalam Fashion Teknologi bagi pertandingan yang sama WorldSkills ASEAN Singapura. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tahniah kita nak ucapkan kepada Zunizam dan juga Muhammad Nasrullah. Nak panggil apa ni nama glamour? Nasrul je. Nasrul berusia 21 tahun. 1 tahun maksudnya lepas SPM terus ke bidang itulah ya, electrical. Kenapa minat dengan bidang electrical ni? Sebab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak MHI TV3 kerana sudi menjemput kami pada pagi ini. Okey. Minat terhadap elektrik. Saya mempunyai minat
yang terlalu dalam untuk bidang elektrik. Saya mempunyai cita-cita untuk menjadi seorang penjaga jentera. Jadi pencapaian SPM saya tidaklah memuaskan, orang kata. Jadi saya masuk Giat Mara dulu untuk saya belajar slow-slow supaya saya boleh tingkatkan lagi potensi saya. Sampai saya boleh menjadi penjaga jentera. Okey. Okey, rambut dia pun elektrik ya. Tidak sangat elektrik. Itu pemegang pingat perak. Kita nak tanya Zunizam. Zunizam, awak menang untuk Medallion for Excellence bagi fashion teknologi. Ceritalah sikit tentang fashion teknologi. Mungkin kami tak dapat gambaran dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada MHI dan TV3 tentang fashion teknologi ini. Dia terbagi kepada 4 modul. Kita buat ikut soalan lah, dia bagi tema, kita kena ikut tema dia. Dan dalam contoh macam jaket kiri kanan ni kan, kita buatlah setiap part tu, contoh collar dia, kita buat difficulty untuk dapat markah yang tertinggi. Okey, awak hari ini pun segak berpakaian baju Melayu, bertengkolok. Okey, walaupun fashion teknologi tapi tetap membawa semangat warisan bangsa ya. Okey, mungkinkah ini contoh dalam fashion teknologi ini? Mungkin itulah kita tak dapat segi gambaran sebenar tentang fashion teknologi ini. Mungkin penambahbaikan yang ada dalam fashion. Ya, mungkin kalau Rina pakai tudung tu mungkin ada teknologi susunan. Ya, bagi meluas kan? Mungkin ada kategori-kategorinya. Okey, sama kita mendapatkan nanti maklumat tentang fashion teknologi, kita nak kembali sudah bersama dengan pakar negara dalam bidang electrical installation ni. Jadi sebagai seorang pakar, macam mana cabaran untuk melatih? Saya lihat background mereka ni tadi yang disebutkan mungkin ada yang tidak minat akademik ya, tetapi mereka minat bidang teknikal ini. Apa yang perlu dipupuk kepada pelajar sebegini supaya fokus mereka itu sehingga mencapai kejayaan? Ya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali terima kasihlah kepada TV3 dan MHI pagi ini. Okay. Dalam cabaran saya sebagai pakar negara untuk melatih peserta-peserta negara ni, pertama sekali saya bertindak sebagai jurulatih juga. Dan pada masa yang sama, saya perlu bertindak sebagai pakar motivasi untuk dia orang. Maknanya kalangan beliau-beliau ni tahap jati diri dia kita perlu pupuk lebih tinggilah. Jadi dalam kita sebenarnya peserta-peserta negara ni kita pilih daripada pertandingan peringkat World Ski Malaysia Belia. Makna contoh macam saudara Nasro dipilih daripada pertandingan World Ski Malaysia Belia pada tahun 2022 lah. Okey, daripada situ kita pemenang daripada World Ski Malaysia Belia kita pilih untuk mewakili negara dan menjadi tugas saya dan barisan pakar. Maknanya saya ada barisan pakar lagi dalam 4 orang. Semua tu. Jadi kita mulakan latihan tu bermula daripada bulan 2. Pertama sekali macam saya kata tadi, kita lebih fokus pada jati diri dulu. Jadi dalam latihan ni sebenarnya dalam pertandingan ni untuk elektrikal ni kita ada dua modul lah. Okey, pertama sekali untuk kerja-kerja mekanikal dan elektrikal dan programming dan juga fault bending. Okey. Jadi sebenarnya dalam pertandingan World Ski ni secara ringkas dia kita tidak bersaing dengan peserta-peserta lain sebenarnya. Kita bersaing dengan skema pemarkahan. Okey, jadi peserta-peserta ni dia perlu tahu di mana kekuatan soalan dia, apa yang perlu dia buat. Jadi daripada situ dia betul-betul kita lebih fokus pada pemarkahan lah. Pemarkahan dia sebab dalam pertandingan ski ni dia bukannya macam olahraga, makna satu pemenang tu yang the best tu mesti gold, silver and bronze dah. Jadi kalau markah tu sama, kemungkinan ada 3 pemenang gold. Sistem dia lain sikit ya. Dia lain. Mungkin cabarannya juga berbeza kan. Nasrul sendiri mungkin boleh kongsikan sewaktu pertandingan tu berlangsung, apa tugas ataupun tanggungjawab yang anda perlu lakukan. Mungkin dia ada jangka masa waktu dia kan. Kena buat apa berkenaan dengan electrical installation ni? Okey. Pertandingan saya
telah berlangsung ni, dia ada 3 modul. Pertama, mechanical dan juga fault finding, programming. 3 modul saya kena siapkan dalam masa. Jadi pertama sekali saya akan siapkan mechanical, lepas tu akan terus ke fault finding dan last sekali programming. Okey. Jadi tempoh latihan tu memang panjang Ya, panjang. Ya, pakar ni garang tak untuk membentuk anda? Biasa electrical ni dia ketegasan dia. Adalah. Okey, Zulnizam, kita juga nak tahu sewaktu pertandingan berlangsung, apa mungkin tas cabaran anda sendiri ketika itu? Okey. Apa dengan kami? Cabaran. Okey. Cabaran yang dia hadapi memang gementar lah sebab ASEAN kan tak pernah hadapi begitu. Dengan penyokong, dengan orang yang ramai. Lepas tu setiap modul tu kena siap dalam masa. Kena jaga masa lah. Penting. Berapa lama masa yang diberikan, Zulnizam? Dia bagi 4 modul, masa berlainan. Modul pertama dia bagi 1.5 jam. Modul kedua 1.5 jam. Modul ketiga 3 jam. Lama. Dan modul jaket ni dia bagi 12 jam. Maksudnya pertandingan ni kan dia konsisten kan, ada perbahagian yang panjang. Jadi apa sebenarnya wawasan anda, cita-cita selepas ini? Dah menang pingat ni mungkin ada impian? Impian saya, impian tertinggi lah, memang minat sangatkan bidang ni. Jadi mereka fashion lah. InsyaAllah, mudah-mudahan jadi kenyataan. Nasrullah sendiri bagaimana dah tetapkan jalan kerjaya anda selepas ini? Mungkin kalau diberi peluang untuk ke peringkat seterusnya, Asia Skill yang berlangsung di Abu Dhabi. Dan seterusnya di Lyon, Perancis, peringkat dunia. Mungkin saya akan prepare untuk yang tu. Pergi ke Lyon ni? Boleh cakap French lah. Kami doakan yang terbaik untuk Berjaya. Nasrullah dan juga untuk Zulnizam. Terima kasih juga untuk Cik Mazlan hari ini bersama kita berkongsi tentang kemenangan anak-anak muda ini di World Skills ASEAN Singapura. Tidak ASEAN, pergi dunia pula. Hebat perjalanan mereka ni, moga berjaya dan juga barukan nama negara. Dan esok kita di Malaysia nak berbincang tentang jangkaan PRN di 6 buah negeri dan apakah impaknya selepas ini. Memang sengit kali ini kan? Betul. Di luar jangkaan, jadi apakah implikasinya kita akan bincangkan esok secara mendalam. Terima kasih kepada anda bersama kami selama 1 jam ini. Mudah-mudahan memberi manfaat untuk semua dan memberi inspirasi dalam kehidupan anda. Moga-moga percaya Jumaat yang akan kita tempuh esok dengan keimanan. Jumpa esok. InsyaAllah. Jumpa lagi. Assalamualaikum.